Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pengajian kita untuk matan pula untuk buku Tawakal karangan Syekh Abdullah Dumaiji. Kerana biasa mengajar matan sampai tersilap sebut. Kita sambung pengajian kita untuk matan. Okey. So kita masuk pada bab yang seterusnya, iaitu kedudukan tawakal dalam akidah. Okey. Dia poin utama dalam bab ni adalah pada poin kedudukan tawakal dalam ataupun kaitan dia dengan keyakinan, iaitu akidah ni. Dia punya poin dia adalah tawakal ni sebahagian daripada perbuatan hati. Macam mana sebut dalam mukadimah tadi kan, dia amalu al-qalb. Dan amalu al-qalb ni di antara perkara-perkara yang kita cakap membentuk iman lah. Okay, perkara yang membentuk iman. Anda tengah cari dia punya point dalam buku yang terjemahan ni. Dalam buku bahasa Arab dia anda jumpa dah. Buku yang bahasa Indonesia yang terjemahan ni anda tengah cari lagi. Okay, sebab dalam buku ni dia ada bagi kesimpulan penting, iaitu iman ni dia apa yang ada dalam iman, apa elemen iman. Ya, anda tengah cari. Okey, jumpa dah. Okey. So kesimpulan dalam bab nombor 2 ni tentang hakikat tawakal dan kaitan dia dengan akidah ni, dia dekat muka surat 61. Tu point dia. Surat 61. Okey. Jadi pengarang kita sebut dekat muka surat 61 tu, ringkasnya iman itu terdiri daripada apa? Pertama, ucapan hati. Kedua, ucapan lisan. Ketiga, amalan hati. Keempat, amalan anggota badan. Kan? Ini khulasah dia lah. Okay, jadi anda cuba huraikan bab ni, anda simpulkan macam ni. Kaitan bab ni adalah dia nak kata apa kaitan tawakal dengan akidah. Dan bila dia masukkan akidah dekat sini, khususnya iman. Okay? Khususnya iman. Dan iman di sisi ahli sunnah wal jamaah ni, macam antum pun dah sedia maklum, dia terdiri daripada komponen ni lah. Dia ada 3 atau 4 komponen. Khilaf dia sama macam khilaf bilangan tauhid. Kiranya dia khilaf dari sudut istilah sahaja. Okay, 3 atau 4 komponen tu. Poin penting dia mesti ada aspek hati, aspek lisan dengan aspek anggota badan. Okay. Mengikut pembahagian yang pengarang kita buat ni, Syekh Ad-Dumaiji buat. Pertama, dia kata ucapan hati. Ucapan hati ni, kalau ikut yang definisi pengarang pakai, dia khusus merujuk kepada kepercayaan hati kita kepada Allah. Maksudnya akidah kepada Allah yang ada dalam hati. Itu ucapan hati. Kalau orang tanya apa beza ucapan hati dengan amalan hati? Okey, bagi ulama yang bezakan ucapan hati dengan amalan hati ni, ucapan tu adalah iman dan akidah kita kepada Allah. Amalan hati tu segala yang selain daripadanya. Tawakal, sabar, yakin, takut, berharap, itu semua dekat amalan hati. Okay? Bagi ulama yang tak bahagikan kepada 4, dia bahagi kepada 3. So dia masukkan dalam aspek hati tu ada akidah kepada Allah dan juga amalan-amalan hati tadi. Jadi dia campurkan sekali. So dia kata iman tu terdiri dari pertama ucapan hati, yang dimaksud adalah keyakinan. Maksudnya i'tiqad dia, yang terdiri dari pengetahuan, ilmu dan pembenaran. Okay, ini mencakupi keyakinan terhadap apa yang Allah berikan melalui lisan para rasulnya, berkenaan dengan dirinya serta nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya, juga malaikat-malaikatnya dan hari pertemuan dengannya. Okay, kedua ucapan lisan. Yang ketiga amalan hati. Hal ini seperti cinta, tawakal. Nampak? Tawakal diletakkan amalan hati. Jadi dalam peta minda ataupun map iman ni, okay, tawakal kat mana? Tawakal ni dekat amalan hati. Dia dekat amalan hati. Bila cakap dekat amalan hati, adakah tawakal itu sebahagian daripada iman? Pastilah dia sebahagian daripada iman. Okey. Kalau anda boleh simpulkan perbahasan iman ni, anda simpulkan macam ni. Ini antum boleh fokus. Ataupun mungkin orang jarang dengar, tapi kalau yang dah biasa dengar tu, baguslah, alhamdulillah. Dalam ahli sunnah wal jamaah,
pembahagian yang paling cantik adalah dia macam ni. Kita ada apa dipanggil aslul iman, kita ada apa yang dipanggil rukun iman. Tapi rukun ni bukan rukun iman yang 6 tu. Rukun iman ni nanti anda hurai apa. Kemudian kita ada wajibat al-iman, kemudian kita ada mustahabbat ataupun nawafil al-iman. Ada 4 Ini konsep iman di sisi ahli sunnah wal jamaah. Ana akan simpulkan dekat antum apa yang diterangkan dengan detail oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. So ada 4. Yang pertama adalah aslul iman. Kadar minima yang kalau tak ada kadar ni, orang tu tak dianggap beriman atau Muslim pun. Okay. So nak dapat aslul iman ni macam mana? Ulama akidah kata aslul iman adalah syahadah. Dan dia membenarkan syahadah tu. Maksudnya dia orang yang ucap syahadah dan dia percayalah dengan apa dia ucap. Okay. Aslul iman syahadah. Okay. Aslul iman adalah syahadah. Dengan syahadah orang tu masuk Islam. Kadar minima adalah syahadah. Okey. Lepas dia dah ada, kalau tapi tak apalah, ana pun tak rajin nak lukis, tak pandai. Dia ada bulatan kecil dia. Kalau kita boleh buat bulatan kecil ataupun bulatan besar, dia silap. Bulatan besar dia adalah aslul iman. Aslul iman tu syahadah. Siapa yang ada syahadah, dia masuk dalam aslul iman. Ana bagi perumpamaan, umpama macam dia ni nak masuk kelab golf ke dan sebagainya, dia berdaftar. Dia buat pendaftaran bulanan, saya nak main golf kat kelab ni. Okey, ana tak main golf pun. Golf ni orang kaya punya permainan kan. Tapi contohlah, dia daftar dekat kelab golf tu, dia buat pendaftaran, saya nak main golf. So bila dia berdaftar kat kelab tu, itu aslul iman. Okey, lagi khusus daripada dia, apa yang dipanggil sebagai rukun. Rukun kepada iman. Bukan arkanul iman. Bukan rukun iman, tapi rukun kepada iman. Rukun iman yang kita belajar 6 tu. Rukun kepada iman ni adalah apa yang ulama akidah kata, untuk dia kekalkan keahlian dia sebagai seorang Muslim, untuk dia kekalkan keahlian dia sebagai orang yang berdaftar dalam kelab golf tu contohnya, ada benda dia kena buat, betul tak? Kalau dia nak kekalkan dia punya keahlian dekat kelab golf, dia kena buat apa? Dia kena bayar lah kot yuran bulanan dia. So untuk orang tu kekal Muslim ataupun kekal mukmin dengan makna umum, dia kena buat perkara yang rukun. Apa dia perkara yang rukun? Pertama, ulama kata dia meninggalkan penyembahan kepada selain Allah. Semua penyembahan kepada selain Allah. Tu. So kalau dia dah ucap 2 kalimah syahadah, tapi lepas dia ucap 2 kalimah syahadah, besoknya dia pergi ke tempat ibadah agama lain, apa jadi kat dia? Terbatal rukun iman dia tu, rukun kepada iman dia tu, maka terbatal keahlian dia lah. Nampak? So untuk dia kekal keahlian dia sebagai seorang Muslim, dia kena tinggalkan penyembahan kepada selain Allah. Dalam bahagian rukun kepada iman juga adalah dia kena ada setiap aspek daripada iman kat dalam diri dia. Apa dia? Kena ada aspek hati. Maksudnya hati dia kena ada kepercayaan kepada Allah. Paling minimal lah dia percaya Allah tu Tuhan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu Rasul. Lidah dia ucap, dan dia kena ada aspek anggota, amalan anggota. Maksudnya apa? Dia kena buat walaupun sikit amalan. Sebab tu ada anak hurai dekat, anda tu dekat Facebook, tapi 2 bulan lepas kot anak rasa, khilaf tentang ulama akidah di sisi amalan anggota ni. Bila yang kalau dia tak ada amalan anggota, kita anggap dia bukan Muslim. Okay? Kesimpulan dia, anda bagi kesimpulan, di sisi kita ambil pandangan yang masyhur lah di kalangan masyayikh zaman sekarang. Ini pandangan yang dimasyhurkan oleh Ibn Taymiyah dengan Ibn Qayyim. Bagi mereka, kadar minima yang dia kena ada pada anggota, amalan anggota dia adalah dia kena solat. Ini di sisi solat yang fardu. Ini di sisi Ibn Taymiyah dengan Ibn Qayyim. Dan Imam Ibn Taymiyah dengan Ibn Qayyim nukilkan ijma' daripada kalangan sahabat lah tentang perkara ni. Jadi untuk dia kekalkan keahlian dia sebagai seorang Muslim, lepas dia ucap 2 kalimah syahadah, dia kena ada solat yang fardu walaupun sikit. Walaupun 1 setahun, walaupun 1 sebulan, 1 seminggu, 1 sehari. Kalau dia ada, dia masih lagi Muslim, tapi iman dia cacat. Tapi kafir tak? Tak kafir. Itu di sisi Ibn Taymiyah dengan Ibn Qayyim. Kalau dia tinggal solat totally, di sisi Ibn Taymiyah dengan Ibn Qayyim, dia dah bukan Islam. Dia dah bukan Islam. Dan
antum kena sedia maklum yang Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Qayyim ni mazhab Hambali. Bila mazhab Hambali, mazhab mereka dalam isu tinggal solat ni adalah orang tu kalau tinggal solat satu waktu pun, okey, waktu yang dia ada masa uzur dia iaitu Zuhur dengan Asar, kenapa dia ada masa uzur? Dia boleh jamak. Waktu jamak tu, jamak takhir atau takrim tu dipanggil masa uzur. Zuhur, waktu uzur dia adalah sampai habis Asar. Apa maksud waktu uzur? Maksudnya kita boleh bagi keuzuran kat dia lah. Tentang dia tak solat Zuhur, dia jamak takhir contohnya, dia bukan tinggal solat. So di sisi mazhab Hambali, kalau dia tak solat Zuhur dan Asar, dia tinggal duduk sampai dia melewatkan Zuhur sampailah habis waktu Asar. Okey. Waktu tu dia, kalau dibawakan kes dia ke depan qadhi dan qadhi tu hukumkan dia sebagai kafir, dia jadi kafir lah. Tapi kalau tak diangkat kes dia ke depan qadhi, dia duduk diam-diam kat rumah je, orang tak report dekat dia, di sisi majoriti ulama mazhab Hambali dia tak kafir. Okey. Di sisi Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dia tu dari sudut zahir tak nampak, dia tak dihukum kafir dari sudut zahir. Yelah sebab orang tak angkat kes dia. Tapi kalau ada orang angkat kes dia ke qadhi ataupun qadhi panggil dia, qadhi suruh dia solat, dia tak mau. Saya tak nak. Okay, dalam mazhab Hambali dia jadi kafir. So dalam isu amalan anggota ni, mazhab yang pertama yang anda sebut ni, mazhab Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan Ibn Qayyim, dan dia ada kaitan rapat dengan mazhab Hambali. Kalau dia tinggal iman tu, aspek iman, amalan anggota daripada iman, iaitu solat khususnya, maka dia jadi bukan Islam, dia jadi kafir. Kenapa macam tu? Sebab iman dia kena ada tiga-tiga, kan? Kena ada pembenaran dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota. So bila dia tinggal solat, bagi Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, amalan anggota tak ada dah. Okay. Di sisi jumhur ulama daripada empat-empat mazhab selain Ibn Taimiyah dengan Ibn Qayyim, yang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia jadi kafir bila dia tinggal semua amalan, bukan solat je, semua. Solat dia tak solat, puasa dia tak puasa, zakat dia tak buat, haji umrah dia tak buat, zikir pun dia tak buat, baca Quran pun dia tak buat, sedekah pun dia tak buat, semua dia tak buat. Yang ada pada kad dia je, saya warga negara Muslim macam tu, Islam. Tapi tak buat satu hapak amalan pun. Yang ni di sisi empat-empat mazhab yang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia jadi kafir. Sebab dia tinggalkan semua amalan anggota. Okay, tinggalkan semua amalan anggota. Dan ada banyak nukilan daripada ulama salaf kita yang mereka kata amalan iman dalam hati tanpa amalan anggota dia tak sah. Antaranya diriwayatkan daripada imam kita, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata la yujzi'ul imanu bil amal, la yujzi'ul imanu bin niyah illa bil amal. Niyah kat situ maksudnya hatilah. Takkan sah iman dalam hati tu melainkan dengan amal. Imam Syafi'i kata. Okey. So itu kaitan di antara amalan anggota dengan iman. So sekarang tawakal dia adalah amalan, tapi dia amalan hati. Okey, kan anak cakap tadi ada empat. Kita ada aslul iman, kita ada rukun kepada iman, kan? Rukun kepada iman ni dia nak kekal keahlian dia lah sebagai seorang Muslim. Dia kena tinggal penyembahan kepada selain Allah, dan dia kena ada walau sedikit amalan. Ikut pandangan jumhur lah, dia kena ada walaupun sedikit amalan. Ketiga, dia ada benda dipanggil wajibat al-iman. Wajibat al-iman ni benda dia wajib buat. Kalau dia tak buat, iman dia akan berkurangan dan dia berdosa. Apa dia? Kalau ikut pandangan mazhab yang tadi jumhur, dia tinggal solat, dia tinggal puasa, dia tinggal zakat, dia tinggal perkara yang wajib. Berdosa tak? Berdosa. Tapi keluar daripada Islam? Tak keluar daripada Islam. Dia kategori wajib. Dan keempat, kita ada kategori nawafil ataupun mustahabbat al-iman, tambahan, iaitu sedekah, okay, zikir tambahan, zikir pagi petang, solat sunat. Yang tu tinggal tak bagi kesan dekat iman, tapi kalau dia buat, dia tambah iman. So ada empat: asal, rukun, wajib, mustahab. Tawakal dekat mana? Tawakal, ulama' kata tawakal ni ada dua. Satu, tawakal yang kadar yang kena ada kat semua orang Muslim. Bila dia ucap dua kalimah syahadah, dia kena ada tawakal dari sudut redha pada takdir. Okay? Dia tahu bahawa Allah tu Tuhan yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Okay? So itu kadar paling minima dalam tawakal, dari sudut dia tahu Allah yang mengaturkan segalanya. Jadi dia ada asal pengharapan. So yang tu dimasuk dekat wajib iman. Wajib iman. Okay? Jadi kalau orang tu dia tak ada tawakal, apa jadi? Dia berdosa. Kalau dia tak ada tawakal totally, dia berdosa dan dia ada kecacatan pada iman dia. Dia tak ada tawakal langsung. Bukan tak ada kesempurnaan, tak ada tawakal langsung.
Kalau tak ada kesempurnaan tawakal, dia dekat nombor 4 tadi. Kesempurnaan tawakal tu di antara tambahan iman, nawafil. Okey, siapa yang ada kesempurnaan tawakal, maka dia dah tahqiq pada yang nombor 4, iaitu dia ada penambahan dari sudut iman dia. Kalau dia tak ada kesempurnaan tawakal, dia tak berdosa. Dia tak berdosa lah. Okey, tapi dia tak ada, iman dia tak sempurna, dia tak dapat pahala. So, sekarang ni tawakal dia amalan hati, satu. Okey, kita tawakal ni kita kategori dia ke amalan hati. Kedua, tawakal ni dia aslul iman tak? Dia bukan. Dia rukun kepada iman tu ke tak? Tak, dia wajib kepada iman. Dia wajib, iaitu kalau orang tu tak ada tawakal, dia berdosa. Sama macam wajib puasa, wajib zakat, dia kena ada. Kena ada kadar paling sikit lah, kadar yang paling sikit. Itu ulama kata asal. Asal tu maksudnya kena ada walaupun sedikit. Dan orang Muslim secara generalnya, semua orang ada asal at-tawakal, tapi dia tak ada kamal at-tawakal. Asal tu kadar yang sikit, kamal tu kesempurnaan. Orang tu bila dia jadi Muslim, dia faham syahadah dia, dia dah ada aslut tawakal. Sebab bila dia dah faham syahadah dia, dia tahu dalam syahadah dia tu, bila Allah tu bersifat dengan sifat rububiyah, dia bergantung pada Allah lah. So semua orang ada kalau dia faham syahadah. Cuma berbeza dari sudut berapa banyak dia tahqiq tawakal dia. Lagi banyak dia tahqiq, lagi tinggi iman dia. Okay. So antum ingat tu kesimpulan tu. So iman ni komponen dia tadi 3, hati, lisan dengan anggota. Kemudian dari sudut level dia tu ada 4. Ada asal, ada rukun, ada wajib, ada mustahabat. Okay. Ada asal, ada rukun, ada wajib, ada mustahabat. So asal apa? Mengucap 2 kalimah syahadah. Rukun meninggalkan sembahan selain Allah. Kemudian kena ada amalan walaupun sedikit. Kena mengucap 2 kalimah syahadah, kena percaya dalam hati, itu rukun. Okay. Dan dia tak membuat perkara-perkara yang membatalkan keimanan dia, itu pun masuk dalam rukun juga. Perkara-perkara yang membatalkan keimanan dia, dia tak sebut. Kemudian dia ada yang nombor 3, wajib. Wajib ni perkara yang wajib dia kena buat lah, yang syarak suruh. Okay. Solat, puasa, zakat, okay. Umrah ataupun haji bagi yang mampu. So kalau dia buat yang wajib, dia dapat pahala. Kalau dia tinggal, dapat dosa dan iman dia jadi cacat. Okay. Orang yang tinggal aslul iman, tinggal syahadah, dia tak masuk Islam pun lah. Betul tak? Orang yang tinggal rukun apa jadi? Dia keluar daripada Islam. Lepas dia dah masuk, dia ucap 2 kalimah syahadah, tiba-tiba dia mengucapkan kalimah kufur. Oh, Tuhan saya ni bukan Allah je. Na'udzubillah. Dia kata Tuhan saya pun Buddha. Buddha contoh dia kata. Pop, keluar balik daripada iman. Kalau dia buat wajib, kalau wajib tu ditinggal, tinggal solat apa jadi? Dia jadi fasik. Wajib iman, kalau tinggal iman tu cacat. Bila iman tu cacat jadi apa? Jadi fasik. Kalau ditinggalkan benda yang wajib, solat, puasa, zakat. Okay, orang yang tinggal solat, orang yang tinggal puasa, orang yang tinggal zakat ikut mazhab jumhur fasik. Fasik ni dia tak kafir lagi lah, tapi dia macam iman dia tu kritikal lah. Dia macam dah nak sampai penghujung, bahaya. Dia dekat kategori bahaya. Okay? Dan yang last sekali adalah siapa tinggal iman dia tak terkesan, iaitu kalau tinggal perkara sunat. Cuma kalau ditambah juga, iman dia akan tambah. Okay, boleh. Itu kesimpulan lah yang paling senang kita boleh bagi tentang bab iman. So tawakal ni dekat mana? Tawakal dekat amalan hati. Dan kita bubuh tadi, dia tawakal yang kena ada dekat semua orang, itu dekat wajib iman. Itu asal tawakal. Kesempurnaan dalam tawakal itu dekat bahagian nombor 4 tadi. Okay, benda yang akan menambahkan pahala kita. Okay. So itu poin yang dia nak cakap dekat bab nombor 2 ni. Setelah dia sebut kaitan tawakal dengan iman, pengarang buku juga sebutkanlah hubungan antara amalan hati dan amalan lahir. Tengok nombor 63. Yang ni pun masih lagi berkaitan dengan bab iman. So ana hurai sikit je sebab antum pun dah sedia maklum dah. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, hubungan antara amalan anggota dan hati, hubungan dipanggil talazum. Talazum ni apa? Kalau iman dalam hati dia naik, dia akan reflect dekat iman dekat anggota dia pun naik. Okay. Kalau amalan anggota dia tu nampak berkurangan, dia akan reflect bahawa iman dalam hati dia pun berkurangan. Tu maksud dia talazum, saling memberi kesan dan terkesan. So kalau hati dia okey, hati dia bagus, anggota dia akan terkesan dengan hati dia dan anggota dia akan tambah dari sudut amalan. Sebab tu kalau kita ada orang yang mungkin dia balik ceramah ke, dia balik masjid solat berjemaah ke, dia rasa iman dia tinggi, dia rasa nak buat amalan. Itu talazum lah. Ada orang yang bila
dia tengah mungkin dikelaburi dengan syahwat ke apa, iman dia tengah rendah, dia memang tak fikir pasal amalan. Betul tak? Orang nak buat maksiat, dia tak fikir dah pasal amalan. So hubungan di antara hati dengan anggota zahir ni, tangan apa semua ni adalah talazum. Okey. Jadi tawakal ni bila kita kata dia amalan hati, kita jangan ingat dia tak bagi kesan dekat perbuatan anggota kita yang zahir. Jadi berdasarkan kaedah Ahlussunnah wal Jamaah, orang tu kalau dia mengaku dia ada tawakal, benda tu akan reflect pada amalan anggota dia lah. Reflect kat amalan anggota dia dengan dia buat apa? Dengan dia buat sebab. Kalau dia sakit, dia ambil ubat. Kalau sakit, dia pergi hospital. Kalau dia sakit, dia jumpa orang yang boleh sembuhkan dia. Maka bila orang tu dia tinggalkan sebab, dia tak buat amalan anggota, itu menunjukkan apa? Kecacatan pada tawakal yang adalah hati dia. Faham tak? Sebab kita dah cakap hubungan amalan anggota dengan amalan hati ni saling berkait. Kalau betul dia tahqiq tawakal dalam hati dia, amalan anggota dia pun akan buat seperti mana yang sesuai dengan tawakal dia. Itu kalau dia sakit, dia ambil lah asbab, dia buat asbab. Kalau dia tak buat langsung, dia mengharapkan Allah sembuh dia tapi dia tak ambil ubat langsung, dia tak pergi ke hospital langsung, dia tak jumpa, dia tak buat apa-apa action langsung, dia biar dia duduk je. So itu menunjukkan ada kecacatan dalam tawakal dia. Kalau ada orang kata, macam mana awak boleh tahu tawakal ni urusan hati? Kita cakap, saya boleh tahu sebab bila dia tinggalkan mengambil sebab perbuatan amalan anggota dia tu, itu dalil bahawa yang dalam hati dia tu tak sempurna. Tawakal dia tak sempurna, ada masalah. Okay? Sama lah kita cakap macam ada perempuan yang kalau dia tak pakai tudung, kita cakap dia punya iman dalam hati pun rendah. Walaupun dia dakwa, tak, saya ni percaya kepada Islam kan, saya ni memanglah tak pakai tudung, tapi saya better daripada perempuan pakai tudung, dia kata. Kita cakap awak punya dakwaan tak tepat ataupun salah. Okay, sebab action awak tu adalah reflection kepada apa yang ada dalam hati. Itu di sisi ahli sunnah lah. Sebab di sisi ahli sunnah kita kata amalan anggota tu satu juzuk daripada iman, satu komponen penting. Jadi 3 komponen, 3 juzuk. So amalan anggota tu adalah satu juzuk daripada iman. Okay, faham Itu khulasah lah. Itu khulasah tentang isu kaitan di antara tawakal dengan akidah. Kaitan di antara tawakal dengan akidah. Okey. Okey, seterusnya kita pergi dekat perbahasan kedua, kedudukan tawakal dalam amalan hati, musyad 66. Okey, musyad 66. Okey. Dia kata setelah kita menjelaskan tentang kedudukan amalan hati dalam iman, lalu kita menyimpulkan bahawa ia adalah inti sedangkan amalan lahir adalah cabangnya. Ni yang nak cakap tadi lah, amalan lahir maksudnya amalan zahir. Amalan lahir tu maksudnya amalan zahir adalah cabang. Maksudnya kalau iman dia kat hati okey, cabang dia iaitu amalan anggota pun akan okey. Dalil dia dalil hadis yang kita biasa dengar. Kan? Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah dalam diri setiap orang tu ada seketul daging yang kalau dia okey, dia bagus, okeylah seluruh anggota badan dia. Kalau dia tak elok, rosaklah seluruh anggota badan dia. Ulama akidah berdalilkan dengan hadis ni untuk kata yang amalan anggota tu sebahagian daripada iman, petanda iman. Sebab bila Nabi SAW kata kalau hati tu okey, maksudnya kalau hati tu iman dia okey, amalan dia pun akan okey. Wa idza fasadat, kalau amalan hati tu ada masalah, kalau hati tu iman dia pun bermasalah, fasadal jasadu kulluh, amalan anggota dia pun bermasalah. Okey. So dia kata dekat musyad 66 tadi, setelah kita menjelaskan tentang kedudukan amalan hati dalam iman, lalu kita menyimpulkan bahawa ia adalah inti sedangkan amalan lahir adalah cabangnya, maka kali ini kita akan membahas tentang kedudukan tawakal dalam amalan hati. Jika kita mahu menelaah asar-asar yang dinukilkan dari salafus soleh tentang hal ini, kita akan mendapati bahawa isyarat yang mereka berikan berbeza-beza lah. Ada yang memberikan isyarat tentang kedudukan tawakal dalam iman, ada yang mengisyaratkan pada kedudukan tawakal dalam amalan hati, dan ada juga yang memberikan isyarat tentang kedudukan tawakal dalam ibadah menurut pengertiannya yang luas. Berikut nas-nas kami uraikan. So dia nak bawa nukilan daripada ulama salafus soleh yang terangkan dekat kita tawakal ni mana kedudukan dia.
Okey, tawakal ni kedudukan dia tu macam mana? Okey. Sebesar mana tawakal ni? So pertama dia bawa Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata at-tawakkul jima'ul iman. Yang macam hurai tadilah. Maksudnya dia pengumpul kepada semua iman, inti kepada iman. Kemudian Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan hal yang sama dengan sanad yang sampai pada Sa'id bin Jubair, anak murid Ibnu Abbas. Ibnu Hatim nombor 3 meriwayatkan dengan jalur yang berbeza dari Sa'id bin Jubair. Katanya tawakal kepada Allah adalah setengah dari iman. Okey, tawakal kepada Allah adalah setengah dari iman. Ni Sa'id bin Jubair sebut. Okey, Sa'id bin Jubair sebut tawakal adalah setengah dari iman. Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya sampai Sahal bin Abdullah, katanya siapa yang mencela pekerjaan mencari rezeki bererti ia mencela sunnah, dan siapa yang mencela tawakal bererti dia mencela iman. Kan sebab ada golongan yang dia ada, kita cakap kepesongan dalam mafhum tawakal ni. Dia kata orang yang cari rezeki, yang sibuk keluar rumah pagi-pagi cari rezeki ni, itu tanda dia tak ada tawakal atau kebergantungan kepada Allah. Kan? Jadi Sahal bin Abdullah ni kata, Sahal bin Abdullah ni dia tak terang kat sini. Ana tak pasti siapa Sahal bin Abdullah. Ana rasa tabi'in ataupun sahabat. Beliau kata siapa yang cela mencari pekerjaan tu, maksudnya dia mencela sunnah. Sebab sunnah Nabi SAW adalah melakukan asbab. Okay, dan bekerja tu adalah asbab kepada mendapat rezeki. Dan siapa yang mencela tawakal bererti ia mencela iman. Okay, kata Imam Ahmad, tawakal adalah amalan hati. Kata Junaid, Junaid ni pun ulama tokoh sufi yang terdahulu. Anasan tu pernah dengar nama dia, Junaid Al-Baghdadi. Orang kata tasawuf saya ikut Junaid. Junaid ni imam yang bagus, imam yang masyhur dan akidah dia okey. Cuma ada orang yang kadang dia nisbah kepada Junaid ni, tapi dia tak samalah dengan Junaid dari sudut akidah dan kefahaman dia. Junaid rahimahullah berkata tauhid adalah ucapan hati, sedangkan tawakal adalah amalan hati. Maksudnya Junaid antara ulama yang bezakan di antara qaulu al-qalb dengan amal al-qalb, macam mana hurai tadi kan. Qaulu al-qalb tu maksudnya akidah, amal al-qalb zakat pula, sabar, zuhud, tawakal, pengharapan kepada Allah, okey, takut dengan azab Allah, itu amalan hati. Al-Baihaqi meriwayatkan sampai Fudail bin Iyad. Fudail kata at-tawakkul qiwamul ibadah. Di situ dia terjemah tulang punggung ibadah. Qiwam ni perkara yang menegakkan. Okay, kalau manusia yang tegakkan kita ni, kitanya backbone lah kan. So tu dia panggil qiwam. Bila dia kata tulang punggung tu, maksudnya kita punya backbone. So dia kata tawakal adalah backbone kepada ibadah. Okay. Dan dalam bab yang seterusnya, bab-bab seterusnya, okay, nanti pengarang ni akan masuk, dia ada cerita tentang kaitan tawakal dengan ibadah. Kaitan tawakal dengan ibadah. Jadi dalam buku ni juga dia akan huraikan. Pengarang ni dia ada bawa ayat dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. So dia kata bila kita tafsirkan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni, dimulakan dengan ibadah terlebih dahulu, kemudian datang disusuli dengan al-isti'anah, minta tolong. Dan tawakal ni satu bentuk daripada al-isti'anah, minta tolong. Jadi syarat untuk tawakal itu berjaya adalah dia kena ada ibadah. So kalau ada orang yang ibadah dia yang wajib pun dia tak buat, okay, maksudnya dia tak ada syarat ibadah. Bila tak ada syarat ibadah, isti'anah tak dapat, pertolongan tak dapat. Dan tawakal ni kita minta pertolongan lah, kita mengharap pertolongan kan. So bila Allah Azza wa Jalla sebut iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepada kamu kami sembah, hanya kepada kamu kami minta tolong, kena sembah dulu baru dapat pertolongan. Dan antara bentuk pertolongan adalah tawakal. Okey, antara bentuk pertolongan adalah tawakal. Jadi kalau ada orang dia kata saya dah tawakal lah tapi tak dapat juga, mungkin ada kecacatan pada ibadah dia, kan? Jadi macam doa kita, tawakal kita, dia tak makbul ataupun dia tak berlaku, boleh jadi sebab ada penghalang, ada mawani'. Kan? Dia ada perkara-perkara yang menghalangkan mustajabnya doa, dia ada perkara-perkara yang menghalangkan keberjayaan dalam tawakal kita. Okay?
So dalam isu yang pengarang ni sebut tadi adalah ibadah dengan tawakal. So sepatutnya kalau orang tu dia bertawakal, ibadah dia pun kena tambah. Okay, kalau dia memohon pertolongan daripada Allah, dia betul-betul nak minta tolong daripada Allah, ibadah dia kena tambah. Sebab tu ada daripada kalangan salafus soleh yang kata, orang tu dia tak betul-betul minta kepada Allah suatu hajat. Okay, takkan nampak betul-betul dia minta suatu hajat tu sehinggalah dia sanggup untuk bangun malam solat tahajud ataupun solat hajat untuk minta daripada Allah. Okay, sebab ulama salaf tu faham hubungan tawakal dengan ibadah. Okay, so kalau kita dakwa kita nak minta tolong daripada Allah, kita dakwa kita dah minta dan serah kepada Allah urusan tu, okay, kita patutnya ada ibadah yang banyak lah, yang kita cakap syarat kepada diberikan pertolongan dan berjayanya tawakal kita tu. Okay. So itu kaitan di antara tawakal dan juga ibadah. Okey. Kita pergi dekat muka surat 70 ni, tawakal dan tauhid. 70 tawakal dan tauhid. Okey. So tauhid adalah pondasi, maksudnya tianglah kepada tawakal, bahkan dasar pijakannya yang kuat. Kerananya tawakal seorang hamba tidak akan lurus sebelum tauhidnya menjadi benar terlebih dahulu. Bahkan hakikat tawakal itu sendiri terletak dalam bertauhidnya hati. Maka selama masih ada noda kesyirikan, tawakal akan tetap cacat dan pincang. Junaid berkata, tauhid adalah ucapan hati sedangkan tawakal adalah amalan hati. Syekhul Islam mengungkapkan yang dimaksud adalah tauhid yang berisi pembenaran. Maka ketika ia disandingkan dengan tawakal, bererti ia yang menjadi inti dan pokoknya. Tapi ketika ia dipisah, ia mencakup ucapan sekaligus amalan hati. Ini dari sudut perbahasan istilah lah. Okay, itu tak apa, itu antum boleh baca sendiri. Oleh sebab inilah tauhid dan tawakal saling mengisi dalam hal tempat, sebagaimana telah disinggung bahawa tawakal mencakup ucapan dan amalan hati. Maka begitu juga tauhid dan lawannya, maka ia juga meliputi ucapan dan amalan hati. Hubungan dan keterikatan antara tauhid dan tawakal ini sangat tampak dalam 3 macam tauhid berikut. Okay, tauhid rububiyah. Ini macam ana hurai tadi, pengetahuan hamba tentang keesaan Allah dalam menciptakan segala sesuatu, juga dalam memiliki dan mengaturnya, serta tidak ada yang menandinginya sedikit pun, adalah penyebab dan pendorong tawakal terbesar. Jika hal ini direalisasikan secara ilmu dan ma'rifah serta langsung dipraktikkan dalam hati, nescaya hati akan bergantung, yakin, tenang dan tenteram hanya kepada Allah. Hal ini kerana ia tahu bahawa yang mampu memenuhi semua hajat, keperluan dan keinginannya hanyalah Allah semata-mata, bukan yang lain. Apakah setelah semua ini hati akan lari dari tawakal? Jadi ini poin yang dia nak kata, dia nak kaitkan hubungan tawakal dengan tauhid. So bila dia bincang dalam bab utama tadi, hubungan tawakal dengan akidah, pertama dia dah bincang dari sudut iman, kedua dia bincang dari sudut kaitan dengan tauhid. Okay, kaitan dengan tauhid. Kita tengok ayat dekat bawah yang pengarang kita bawa. Allah Azza wa Jalla berfirman, innaman najwa minasyaitani liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Pembicaraan rahsia itu adalah dari syaitan supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita, sedangkan ia tidak memberi mudarat sedikit pun kepada mereka kecuali dengan izin Allah. Dan hendaklah kepada Allah itu bertawakalnya orang-orang yang beriman. Okay. Kalau kita tengok ayat ni, apa dalil ayat ni terhadap kaitan tawakal dengan tauhid rububiyah? Kaitan dia adalah bila Allah menafikan yang syaitan tu boleh bagi mudarat. Okey. Bagaimana dah hilang surat tu? Okey, syaitan tu boleh bagi mudarat. Bila Allah menafikan yang syaitan tu boleh memberikan mudarat, maksudnya hak rububiyah semata-mata kepada Allah. Dan munasabahnya Allah tutup ayat tu dengan berkata wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kalau kita nak bincang dari sudut kecantikan bahasa dalam Quran, kita tengok ayat ni wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Susunan asal dia dari sudut bahasa Arab, falyatawakkalul mu'minuna 'ala Allah, macam tu. Asalnya falyatawakkalul mu'minuna 'ala Allah. Kenapa didahulukan 'ala Allah? Didahulukan 'ala Allah ni kerana kaedah dalam ilmu balaghah dia,
bila mendahulukan, menunjukkan bahawa pengkhususan. Okey. At-taqdim yufidul hasr. Maksudnya orang beriman tu dia semata-mata bertawakal kepada Allah sahaja. So kalau kita nak terjemah ayat ni dengan cantik, kita cakap apa? Kita tak cakap kepada Allah lah bertawakalnya orang beriman. Itu terjemahan yang tak lengkap. Terjemahan yang lengkap hanya semata-mata kepada Allah lah bertawakalnya orang beriman. Kalau orang tanya kat mana datang hanya dengan semata? Tak ada dalam ayat ni hanya dan semata. Dia datang sebab kita dahulukan Allah tu. Dari sudut bahasa Arab, Allah ni dipanggil jar dengan majrur, dia muta'alliq dengan fi'il yatawakkal, fi'il mudhari'. Okey, dan ta'alluq ni datang selepas fi'il sepatutnya. Fal yatawakkal al-mu'minun 'ala Allah. Itu susunan asal dia. Jadi bila ta'alluq tu didahulukan ke depan, ma'mul dipanggil. Dalam ilmu balaghah dia, taqdimul ma'mul yufidu al-hasr. Maksudnya bila didahulukan apa yang terkait dengan fi'il tu, maka dia memberikan faedah pengkhususan. Maksudnya semata-mata hanya sahaja kepada Allah lah bertawakalnya orang beriman. Okey. Kita tengok tentang tauhid asma dan as-sifat. Ana laju sikit Ana minta maaf ana laju sikit. Mengetahui Allah beserta nama-nama dan sifatnya, asma dan sifatnya dan perbuatannya adalah syarat paling mendasar dalam tawakal. Semakin lebih mengenali Allah beserta sifatnya, maka semakin sempurna pula tawakal. Bahkan tawakal merupakan kedudukan terpenting yang mempunyai ketergantungan pada nama-nama Allah. Ia sangat bergantung kepada Al-Ghaffar, At-Tawwab, Al-Afu yang Maha memaafkan, Ar-Rauf dan Ar-Rahim. Okey. Kita tengok pada ayat yang dibawakan dekat bawah tu, Musa 74. Okey. Okey, kita tengok ayat yang kat surah Asy-Syu'ara. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yaraka hina takum. Bertawakkallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihat kamu ketika engkau berdiri untuk sembahyang. Kan? Apa faedah disebutkan Al-Aziz Ar-Rahim daripada banyak nama-nama Allah ni? Yang mana nama-nama Allah ni tak ada nilai bilangannya, tak ada had Bukan 99 je, bahkan tak ada limit. 99 tu yang disebutkan dalam satu hadis lah, riwayat Tirmizi. Tapi sebenarnya nama Allah ni tak ada limit. Sebab ada nama-nama Allah yang Allah tak bagi tahu dekat makhluk kan. Macam Nabi SAW doa, ada nama-nama Allah yang Nabi bertawassul ni yang Allah simpan pada ilmu Allah je. Au atharta bi'ilmika au atharta bi'ilmika 'alal ghaib. Ataupun nama-nama yang kamu simpan hanya untuk diri kamu sendiri yang ghaib. Hanya kamu je tahu. Jadi ada nama-nama yang kita tahu, ada nama-nama Allah yang kita tak tahu, yang ulama kata terlalu banyak. Okey, infinity nama Allah tu sebab kesempurnaan Allah pun infinity. Itu kaedah dia. Bila kita cakap kesempurnaan Allah tu tak ternilai, maka nama-nama Allah yang maha sempurna pun tak ternilai. Okey. Daripada banyak nama Allah, dalam konsep tawakal ni, ayat ni pilih Al-Aziz Ar-Rahim. Apa munasabah dia? Sebab bila kita nak bertawakal kepada yang kuat lah, yang boleh settle dan menyelesaikan urusan. Jadi nama Allah yang kuat ni apa? Antaranya Al-Aziz, okay, Maha Perkasa. Selain daripada kita perlukan kepada yang kuat, yang boleh buat satu masalah tu selesai, okay, suatu urusan tu selesai, kita perlukan juga kepada orang yang, ataupun pihak yang, bukan orang lah, pada pihak yang dia merahmati kita sehingga nak dengar kita punya permintaan ni, kita punya rintihan ni. So bila kita bertawakal, kita punya permintaan dan rintihan kita ni yang sudi dengar siapa? Yang merahmati kita, betul tak? Jadi digandingkan dua nama Allah ni sebab bersesuaian dengan keadaan tawakal. Satu Al-Aziz, sebab yang kuasa, yang kuat dan perkasa lah yang boleh selesaikan urusan. Pada masa sama, bila Ar-Rahim, dialah yang menyayangi kita sehingga nak dengar kita punya rintihan. Orang yang tak sayang kita, tak ada Ar-Rahim pada kita, dia kisah apa, betul tak? Kalau orang dia tak ada hubungan silaturahim, dia nampak orang tepi jalan susah, dia mungkin macam, okay, saya doa dia, moga Allah mudahkan urusan ni, lepas tu dia drive kita, ataupun dia naik motor, dia belah, betul tak? Sebab tu orang kata silaturahim ataupun kaum kerabat ni dia ada hubungan rahim, sebab orang yang bila dia family, dia dalam rahim yang sama, dia ada kasih sayang lah. Tapi kalau dia bukan dalam family, nampak orang susah tepi jalan, nampak naik motor kena hujan, dia rasa macam, oh kesiannya, lepas tu bye bye.
Melainkan dia mungkin doa, kemudian dia lupa dah, betul tak? Besok, lusa, minggu depan, bulan depan, dia tak ingat dah. Okay? Tapi Allah Azza wa Jalla, bila Allah ada sifat rahmah kepada kita, jadi Allah lah yang nak dengar rintihan kita. So itu munasabah tawakal dengan nama-nama ni. Okay, bila tawakal disebutkan nama-nama Allah yang ni. Kan? Kalau dekat bawah kita tengok, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Okey. Bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya lah dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi dekat bawah ni daripada banyak nama Allah, munasabahnya dipilih As-Sami' dan Al-Alim. Sebab apa? Allah bila Maha mendengar akan mendengar rintihan kita, dan Allah Maha mengetahui tentang keadaan kita. Okay, jadi dalam Al-Quran bila digandingkan nama-nama Allah, kan, kalau kita nak cari point untuk tadabbur, kita tengok nama-nama Allah ni kenapa digandingkan dalam keadaan-keadaan ni. Semuanya ada faedah. Okay, ketiga, tauhid uluhiyah. Mustahil tawakal dapat diwujudkan sebelum terpenuhi dua hal yang mempunyai kaitan sangat erat dengan tauhid uluhiyah, iaitu pertama husnuzan, yang kedua menyerahkan segala urusan kepada Allah. Inilah roh dan hakikat tawakal. Kan? Inilah roh dan hakikat tawakal. Kesimpulannya, tawakal adalah ketergantungan hati, merasa tenang dan tenteram kepada Allah serta menyerahkan segala urusan kepadanya. Allah berfirman ketika mengisahkan keluarga Fir'aun yang beriman, bukan Fir'aun, ini keluarga dia. Wa ufawwidhu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Aku menyerahkan urusanku kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Okey. So dia ufawwidhu amri, dia menyerahkan urusan. Tafwidul amr hanya kepada Allah. Itu antara bentuk orang tu tahqiq tauhid uluhiyah. Dia merealisasikan tauhid uluhiyah bila tawakal dia semata-mata hanya kepada Allah. Dan tawakal ni pun antara amalan hati, ibadah. Dan kita dah tahu memesongkan ibadah kepada selain Allah itu adalah syirik. Kan? Jadi kalau ada orang dia bertawakal kepada selain Allah, bertawakal dengan sekutu dengan Allah dan ada sekutu, itu pun bentuk kepada syirik. Okey. Kita tengok yang ayat 129 yang bawah tu. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kita biasa dengar kan, hasbiyallah la ilaha illahu, cukuplah bagi saya itu Allah. Alaihi tawakkaltu, kepada dialah saya. Sama, nampak tak? Alaihi tawakkaltu didahulukan lagi. Dia tak kata tawakkaltu alaih, didahulukan lagi jar dengan majrur kan. Untuk kata hanya kepada Allah lah saya bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Allah itulah Tuhan kepada arash. Al-azim ni sifat kepada arash kan kepada Allah? Ulama tafsir khilaf. Wa huwa rabbul arsyil azim. Azim tu arash ke Allah? Dua-dua boleh. Sebab arash ni memang makhluk yang besar pun. Memang azim pun makhluk yang paling agung, paling besar. Kalau kita tafsirkan wa huwa rabbul arsyil azim, arash tu yang azim pun betul. Kalau kita tafsirkan al-azim rujuk kepada Allah, Allah lah yang maha agung daripada segalanya, pun betul juga. Okey. So itu kaitan tawakal dengan tauhid uluhiyah. Tawakal dengan tauhid al-uluhiyah. Okay, kita tengok peranan pentingnya tawakal. Okay. Kepentingan tawakal. Kita tengok musyad 80. Ana ambil poin-poin je. Tengok dia kata, keberadaan tawakal sebagai syarat iman, sebagai salah satu konsekuensi dan tuntutannya. Ni ana cakap tadi, tawakal tu asalnya adalah wajib iman kan. Kita tengok dekat ayat bawah ni. Maka ketika kami menguraikan ayat-ayat Al-Quran yang agung, kami mendapati bahawa Allah Ta'ala telah menjadikannya sebagai satu syarat untuk realisasinya iman. Terrealisasinya iman. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ. Wahai kaumku, jika engkau beriman kepada Allah, maka hanya kepada Allah lah kamu bertawakal. Jadi bila Nabi Musa kata sekiranya menunjukkan bahawa tawakal itu syarat kepada iman. Syarat kepada iman. Fa'alaihi tawakkalu, maka hanya kepada Allah lah kamu bertawakal. Didahulukan lagi kan jar dengan majrur.
In kuntum muslimin, sekiranya kamu orang Muslim. Sebab Muslim tu pun anda dah hurai tadi, dari sudut makna istilah dia adalah menyerah kepada Allah. Al-istislamu lillah. So tawakal ni wajib lah. Dia syarat kepada iman, semua orang kena ada. Sebab tu anda cakap tadi, tawakal ni di dalam kategori wajib iman. Semua Muslim dia kena ada asal at-tawakal. Okay? Kena ada kadar yang asas untuk tawakal. Okey. Kemudian kita pergi mushaf 83. Poin yang sama, dia kata keberadaan tawakal sebagai syarat Islam. Okey, ini dah go through dah. Kita nombor seterusnya nombor 84. Hubungan tawakal dengan ihsan. Okey, hubungan tawakal dengan ihsan. Ayat ni pun ayat yang masyhur. Okey, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun. Cuba antum tengok dia terjemah. Orang-orang yang beriman itu adalah yang apabila disebutkan nama Allah gemetarlah hati mereka. Terjemahan ni kurang sempurna lah, sebab dia ada perkataan innama. Innama maksudnya hanya senya. Maksudnya kena tambah hanya senya orang yang beriman itu adalah apabila disebutkan nama Allah gemetar hati mereka. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat Quran, bertambahlah iman mereka. Dan ciri juga orang yang beriman ni adalah, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Kan, macam Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab. Apa ciri-ciri dia? Dia orang ni la yaktawun, dia tak berubat dengan, dia panggil al-kai, besi panas tu. Wala yastarqun, tak minta untuk diruqyah. Wala yastarqun ni pun ada huraian ulama. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi kalau siapa yang tahqiq tawakal seperti mana dalam hadis tersebut, dia masuk syurga tanpa hisab. Okey, pertama dia tak berubat dengan al-kai. Kai tu guna besi panas tu lah, kan. Kedua, la yastarqun, tidak minta diruqyah. Ini ada dua tafsiran. Kalau ikut Syekhul Islam Ibn Taymiyah, la yastarqun dekat sini umum. Hatta ruqyah yang syar'iyah pun dia tak minta. Kalau dia sakit, dia ruqyah syar'iyah diri sendiri. Dia sakit, dia tak cari orang, ustaz ke apa untuk ruqyah dia ruqyah diri sendiri. Itu tafsiran Ibn Taymiyah. Di sisi Imam Nawawi quote daripada jumhur. Imam Nawawi kata la yastarqun dekat sini khusus, maksud dia la yastarqun biruqa al-jahiliyah. Dia tidak minta untuk diruqyah dengan ruqyah jahiliyah. So di sisi Imam Nawawi, kalau minta ruqyah dengan ruqyah syar'iyah boleh, tak menafikan tawakal. Dia layak masuk dalam orang yang masuk syurga tanpa hisab. Okey. So dalam tu Nabi SAW sebut la yaktaun wa la yastarkun wa ala rabbihim yatawakkalun. So apa kaitan dua tadi tu? Al-iktiwa maksudnya kita berubat dengan besi yang panas, dan juga kita minta ruqyah. Apa kaitan dengan tawakal? Bila ulama huraikan hadis tu, ulama kata ini menunjukkan bahawa manusia dalam keadaan yang dia paling susah, dia perlu kepada penyembuhan, apabila dia tak minta tolong kepada orang lain, dan dia tak pergi kepada sebab yang makruh. Al-iktiwa, ulama akidah kata dia sebab. Maksudnya boleh buat sembuh lah kalau kita berubat dengan besi panas ni, kan. Anda tak tahu zaman sekarang ada lagi ke tak, anda rasa ada berubat dengan besi panas ni. Tapi ulama akidah kata walaupun dia sebab makruh. Sebab asbab tu sendiri, sebab-sebab yang boleh untuk sampai satu perkara tu, ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang harus, ada makruh. Al-iktiwa, berubat dengan besi panas makruh. Sebab walaupun dia boleh sembuhkan penyakit kita, tapi dia akan buat mudarat pada badan. Kan? Dia jadi halal sebab dia dahulukan masalah dia boleh sembuhkan penyakit lah. Tapi dia makruh. Ini ulama hadis tafsirkan hadis ni atau hurai hadis ni mengatakan bahawa syarat orang untuk masuk syurga tanpa hisab apa? Dia tak berubat dengan sebab yang makruh. Kalau makruh pun dia tak berubat, apatah lagi haram. Setengah orang dia kata saya nak bagi jantung saya sihat, saya ambil wine. Pernah dengar? Ada orang dia kata ada kajian kata wine ni, red wine dan sebagainya. Okay, jazakallah khair jazak. Okay, red wine ni bagus untuk jantung. Bagus untuk health, untuk heart condition. Jadi dia masuk dalam perbahasan ulama lah, boleh ke berubat dengan perkara yang najis? Sebab arak ni najis di sisi jumhur. Dalam mazhab Syafi'i boleh berubat dengan najis, kecuali arak.
Dalam mazhab Syafi'i boleh berubat dengan najis kecuali arak. Jadi kalau ada orang kata, oh vaksin tu ada khinzir, ikut mazhab Syafi'i boleh. Okay, dalam mazhab Syafi'i boleh berubat dengan najis. Kalau betul lah kita cakap dalam vaksin ada khinzir. Cuma mazhab Syafi'i tak bagi berubat dengan arak. Khamar lah, khamar. Khususnya. Jadi sebab ni ada yang makruh. Kalau dia nak jadi orang yang masuk syurga tanpa kena hisap, bila dia tawakal kepada Allah, dia jangan buat sebab yang makruh, apatah lagi haram. Kalau dia nak buat sebab yang harus. Ubat yang harus, okay, dia ambil. Kalau sebab tu sebab yang makruh, jangan. Jadi kalau dia nak dapat kerja, dia pakai kabel. Itu sebab yang makruh ke haram? Haram. Ada kezaliman. Jadi logik tak dia cakap saya tawakal nak masuk syurga ni tanpa hisap, saya tawakal kepada Allah, saya buat sebab. Apa sebab dia? Saya pakai kabel. Sebab tu muharram, dia tak penuhi syarat. So dia tak boleh dapat lah kelayakan nak masuk syurga tanpa hisap. Okey. Yang kedua, la yastarqun, dia tak minta ruqyah kat orang lain. Kalau mengikut pandangan Ibn Taymiyah yang kata semua jenis ruqyah, hatta ruqyah syar'iyah pun dia tak minta. Ini menunjukkan bahawa tingginya tawakal dia kepada Allah. Okey, sampai dia rasa dia tak perlu minta orang lain ruqyahkan dia. Sebab meminta orang lain ruqyahkan ni hukum dia harus. Tak haram, tak makruh, harus hukum dia. Tapi dia ada unsur yang macam dia tak tahqiq kesempurnaan tauhid. Dia masih lagi nak cari, aku perlu orang ruqyah akulah. Kalau dia sakit, dia cari nombor ustaz tu kat phone. Faham tak? Dia nak minta orang ustaz tu ruqyah. Dia tak haram. Tak haram, tak makruh pun, tapi tak sempurna. So Ibn Taymiyah kata orang yang tak minta dia ruqyah ni la yastarqun, layaklah dia masuk syurga sebab dia dah tahqiq tauhid. Tahqiq ubudiyah kepada Allah. Tahqiq ubudiyah kepada keberhambaan kepada Allah Azza wa Jalla. So dia akan masuk syurga tanpa hisap. Kalau ikut Imam Nawawi yang kata minta ruqyah kat situ dengan ruqyah jahiliah, maksudnya dia ruqyah dengan sebab yang haram. Dia tawakal dengan sebab yang haram. Tapi di sisi Imam Nawawi kalau minta ruqyah tak apa. Di sisi Imam Nawawi kalau orang tu minta ruqyah, dia boleh masuk dalam hadis tadi tu. Ada kemungkinan untuk masuk dalam hadis tadi, okey? Okey, bagus. Hadis disebut wala yatatayyarun, dia tak percaya sial daripada burung. Okey. Kenapa Imam Nawawi terjemah pula? Kenapa Imam Nawawi tafsir la yastarqun tu sebagai ruqa al-jahiliyah? Ruqyah orang jahiliyah buat. Yang mana ruqyah orang jahiliyah ni pernah ditunjukkan kepada Nabi ataupun diceritakan kepada Nabi. Okey, dalam hadis yang sahih ada sahabat tu kata urida ala Rasulillah SAW ruqa al-jahiliyah, dipamerkan kepada Nabi ruqyah jahiliyah ni. Okay, ada orang tunjuk ke, ada orang sahabat Nabi yang tunjuk ke atau cerita kat Nabi. Jadi Nabi SAW kata apa? Semua ni la ba's, ruqyah jahiliyah ni semua boleh dengan syarat tak ada syirik. Dengan syarat tak ada syirik. Dalam hadis tu bagus yang kita sebut tadi wala yatatayyarun. Hadis tu kata dia tak berubat dengan besi yang panas, dia tidak meminta untuk diruqyah dan dia tidak percaya sial burung lah, at-tiyarah kan, wala yatatayyarun. Kenapa Imam Nawawi tafsirkan yastarqun tu sebagai dia tidak minta untuk ruqyah dengan ruqyah jahiliyah? Sebab lepas tu sebut tiarah. Tiarah tu adat jahiliyah. Okay, dalam usul fiqh dipanggil dalalah al-iqtiran, digandingkan. So bila digandingkan macam ni, Imam Nawawi tafsirkan bukan tak minta ruqyah semata-mata, yang tu pun tak boleh, tak boleh minta ruqyah daripada yang jahiliyah. Dalil dia wala yatatayyarun tu. Okey, bagus yang tak ingatkan, ana pun terlupa. Okey. Kita ambil satu point lagi. Ada anak nak cari mana dia sebut. Anak cari pagi tadi tapi anak tak jumpa. Tentang hukum meminta kepada manusia. Dalam buku ni dia ada bahas. Dia ada quote daripada ulama yang masyhur namanya Abdul Rahman Al-Muallimi, ulama Yaman Tapi anak duk cari kat terjemahan ni anak tak jumpa. Yang dalam Arab dia ada. Anak cari jap. Ya, anak nak habiskan dekat situ point ni. Point yang sangat penting. Anak cari sekejap
Sekejap. Okey. Dalam buku ni dia sepatutnya dalam sekitar muka surat 140 ke atas, 140 sampai 143. Sepatutnya dekat situ ada Yang mana pengarang buku ni, Syekh ni dia nukil daripada Syekh Al-Muallimi. Ada poin yang sangat cantik penting sebelum masuk bab buah tawakal. Okey. Maksud apa? Okey. Okey, yang tu betul dah. Tapi anda duk cari mana yang nukilan daripada Al-Muallimi tu. Dalam yang bahasa Arab dia ada Dalam bahasa Arab dia ada depan mata hana ni. Okey, dia quote hadis Sauban tu yang man takaffala li la yas'alun nasa syai'a atakaffalu lahu bil jannah tu. Okey, lepas tu dia bawa wa zakara al-Muallimi rahimahullah mabhasan bi unwan ahkamut talab wa mata yakunu du'aan. Ni dalam buku bahasa Arab dia yang ni. Buku bahasa Arab dia muka surat 104. Anda duk cari mana dalam terjemahan dia? Mana? Sebab poin tu penting lah. Poin tu cantik dan penting. Jumpa? Anda tak jumpa Okay, tak apalah. Anda baca daripada bahasa Arab. Lepas dia quote hadis tu, kemudian dia sebut yang innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathah tu. Lepas hadis tu kan dia quote daripada Syekhul Islam kan? Bentar. Okey, nampak dah. Dalam terjemahan ni dia terskip satu muka surat. Okey, dia terskip satu muka surat. Lepas dia sebut dua hadis tu, kalau dalam bahasa Arab ni dia ada poin yang Al-Muallimi sebut. Wa zakara Al-Muallimi mabahasan bi unwan ahkamut talab wa mata yakunu du'aan. Muka surat seterusnya baru disebut waqad bayyana Syekhul Islam khuturata mas'alatil makhluqin. Tu dia kata kat muka surat 141 tu Syekhul Islam menjelaskan bahaya mintanya kepada makhluk, betul tak? Dalam bahasa Melayu kan? Maksudnya dia tertinggal perbahasan yang Al-Muallimi sebut. Okey. Sayanglah dia tertinggal sebab perbahasan Muallimi tu cantik. Kita apa? Ana baca hadis tu kemudian ana bawa apa yang Al-Muallimi sebut Okey. Kita tengok dekat muka 137. 137. Okey, ni poin penutup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat perenggan bawah tu nombor 3 melarang meminta-minta kepada orang lain melalui lebih dari satu hadis. Okey. Dia masuk dalam perbahasan hukum meminta-minta. Dan adakah meminta-minta ni dia bercanggah dengan tawakal atau tidak? Okay, kalau kita minta kepada orang, minta tolong orang, minta sumbangan daripada orang, adakah dia bercanggah dengan tawakal ataupun tidak? So, pertama dia bawa hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah wa laysa fi wajhihi mus'atu lahmin. Meminta-minta itu masih akan terus ada pada diri salah seorang di antara kalian sehingga dia menemui Allah sedang di wajahnya tidak terdapat sekerat daging pun. Jadi apa maksud hadis ni? Maksud hadis ni dia ada macam orang Melayu kita Orang Melayu kita pun ada pakai sebenarnya. Orang Melayu kita bila dia cakap orang tu tak malu meminta-minta ataupun orang tak malulah, dia kata orang yang tak malu ni dia tebalkan muka dia. Betul tak? Ini dalam bahasa Melayu kan? Bila dia buat maksiat ke apa, dia tebalkan muka. Lagi-lagi zaman sekarang ni artis kan artis gila sikit, dia pergi buat maksiat lepas tu dia pergi tunjuk kat social media kan. Itu tak ada, itu muka dia tebal. Muka dia tebal terhadap maksiat lah. Okey. Jadi Nabi SAW nak bagi tahu orang yang banyak meminta-minta ni, dia kulit dia tu bukan dia jadi macam tak ada sekerat daging pun. So bila dia banyak minta, dia muka dia tebal lah.
Itu yang dia tak malu nak minta, betul tak? Bila dia minta banyak-banyak, seolah daging muka dia tu berkurang. Dia makin malu. Okey, makin orang tengok dia macam dia ni macam kenapa macam ni kan, tak nak berusaha ke untuk hidup sendiri kan, kenapa bergantung kepada orang lain je. Sampai orang pandang dia macam, tak adalah nak kata macam hina, tapi dalam keadaan yang macam kita cakap menyedihkan lah, atau rendah. Okey, masuk menyedihkan dengan rendah itulah yang Nabi SAW kata tu, nanti bila dia jumpa Allah tak ada sekerat daging. So dengan kulit tu dia nak cover lah dia punya rasa malu tu tak. Tapi kalau dia banyak minta, daging yang tebal tu pun macam dah tak ada dah, sehingga dia dah malu ataupun orang dah pandang dia rendah. So dia akan jumpa Allah nanti dalam keadaan tak ada sekerat daging pun. Okay, so sebab tu bahasa Arab dengan bahasa Melayu ni dia ada banyak kaitan yang sama, dekat-dekat. Kemudian Ibnu Umar kata bahawa Nabi SAW bersabda ketika berada di atas mimbar, wal yadul ulya khairum min yadi al yadis sufla, tangan di atas tu lebih baik daripada tangan di bawah. So tangan orang yang memberi lagi bagus daripada tangan orang yang menerima. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, man sa'ala an-nasa takathuran fa innama yas'alu jamra falyastaqil aw liyastakthir. Barang siapa yang meminta kepada orang lain dengan tujuan memperkaya diri. Takathura ni apa? Dia tak ada hajat. Duit dekat bank dia pun elok, gaji dia pun bagus, dia just minta kat orang nak tambahkan duit poket. Ada orang dia buat perangai macam tu, dia memang bukan dia orang berada pun, tapi dia kadang-kadang dia minta kat orang ataupun dia mengemis just untuk tambahkan lagi kekayaan dia. Nabi SAW kata orang yang buat macam ni sesungguhnya dia telah meminta bara api. Fa innama yas'alu jamra, kiasanlah kepada dia berpotensi untuk masuk neraka, dia ancam dengan masuk neraka. Fal yastaqil, okey, maka terserah dia akan meminta sedikit atau banyak. Maksudnya kalau awak ni berani nak masuk neraka, mintalah banyak. Kalau awak tu tak berani nak masuk ataupun takut nak masuk neraka, baik minta sikit, macam tu. Okey. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sauban pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man takaffala li la yas'alun nasa syai'a atakaffalu lahu bil jannah. Siapa yang boleh berjamin kepadaku, jamin dekat Nabi SAW, yang dia tak akan meminta-minta kepada orang lain, Nabi SAW akan jamin kepada dia untuk dimasuk syurga. Kan? Dari sinilah timbul perbahasan apa hukum kita meminta-minta. Okay, adakah meminta-minta ni haram secara mutlak ke, boleh secara mutlak? Okay, ulama bahas. Kan? Kemudian last kali dia bawa hadis daripada Qabisah daripada Nabi SAW. Beliau bersabda, innal mas'alata la tahillu illa li ahadin thalathah. Al-mas'alah ni bukan masalah ni maksudnya minta-minta, tak boleh melainkan untuk 3 orang. Rajulun ataupun rajulin, kalau kita baca rajulin dia badal kepada thalathah, kalau kita baca dia rajulun dia mubtada. Rajulin atau rajulun tahammala hamalatan, sesungguhnya meminta-minta itu tidak diperbolehkan kecuali untuk 3 orang. Orang yang menanggung hutang pertama, dia boleh minta. Okey, tak menafikan tawakal. Kalau dia dikelilingi hutang untuk dia meminta-minta, maka dibolehkan baginya meminta-minta sehingga dia bisa atau dia boleh melunaskan hutang dia. Dia ad-darurah tuqaddar biqadariha lah kan. So dia minta sehingga cukup untuk dia boleh lunas hutang. Kadang ada orang dia minta sumbangan, orang terlebih sumbang pun dia pun terlebih guna untuk KFC dengan McD semua. Kan? Itu tak masuk. Dia ad-darurah tuqaddar biqadariha. Kemudian menahan diri dari bila dia dah selesai lunaskan hutang tu, dia menahan diri daripada minta-minta. Yang kedua yang dibolehkan adalah warajulin asabathu jaihah ihtajat malahu. Orang yang memiliki satu keperluan yang memerlukan harta, maka dibolehkan baginya meminta-minta sehingga dia mendapatkan apa yang boleh untuk dia hidup. Okey. Jaihah ni asal maksud dia digunakan untuk bencana. Kan orang Arab ni dia biasa banyak tanam kurma. Okey. So tanam kurma ni jaihah atau bencana yang biasa boleh kena dekat dia, contohnya taufan ke ataupun apa mana, dia macam keluarga belalang tu, orang India panggil dia locust. Macam belalang lah kot kan, yang belalang banyak datang kat padang pasir, dia makan buah. So bila macam tu, dah lah dia ni orang yang memang dia
sumber hidup dia dengan kurma yang dia tanam, kena jaihah tu, kena bencana, hilang dia punya sumber pendapatan, kehidupan dia kan, sumber pendapatan dia. So Nabi SAW kata untuk orang macam ni dia boleh minta lah kat orang, boleh meminta-minta sekadar untuk cover dia punya keperluan hidup dia. Okay, fahalat lahul mas'alatu hatta yusiba qiwaman min aish. Qiwam min aish tu maksudnya cukup lah kadar untuk dia hidup. Au sidadan min aish. Yang ketiga, warajulin asabathu faqah. Faqah ni maksudnya kefakiran. Dan seorang yang mengalami satu, dikata dalam apa tu, kesulitan, okay, ataupun kefakiran, sehingga diberi kesaksian oleh 3 orang yang berakal dari kaumnya. Hatta yaqula thalathatu min Dzulhijjah. Okey, antara si hijah, hijah dalam bahasa Arab akal, bukan haji. Okey, al-hijah, bukan haji, hijah. Dalam bahasa Arab ni tak ada tasydid. Nuha maksudnya dia ada, dia bijak lah. Al-lub pun maksudnya dia ada otak. Al-hijah pun ada otak. Okey. Dan seseorang yang mengalami satu kesulitan sehingga dia beri kesaksian oleh 3 orang yang berakal dari kaumnya. Si fulan benar-benar telah ditimpa kesusahan. Maka dibolehkan baginya meminta-minta sehingga dia bisa hidup normal kembali. Okey. Adapun selain ketiga hal ini, wahai qabisah, maka merupakan suatu yang terlarang, yang dimakan oleh pelakunya sebagai barang haram. Okay. Sebab tu ulama bahas dalam hukum minta-minta ni. Ana jumpa ada satu tesis ni, tajuk tesis ni ahkamul mas'alah wal istijda' fil fiqh al-islami. So jumhur ulama daripada keempat-empat mazhab berpandangan hukum asal pada meminta-minta ni haram. Tu hukum default dia lah, asal. Okey. Kata Imam Ibn Abdul Bar, ma'a ijma'ihim ala anna as-su'ala la yahillu li ghaniyyin ma'ruf bil ghina. Mereka bersepakat bahawa meminta-minta tak halal bagi orang yang cukup hidup dia ataupun dia kaya. Kata Imam Ibn Hazm, wattafaqu anna al-mas'alata haram. Ulama sepakat meminta-minta ni haram ala kulli qawiyyin 'ala al-kasb, bagi orang yang kuat dan mampu untuk bekerja, au ghani, ataupun orang kaya. Okey. Itu hukum asal lah. Hukum asal. Wa yakunu mubahan, dan dia boleh jadi harus bila in kana li daruratin au hajah. Okey. Darurat yang macam Nabi SAW sebut tadi. Hajat dengan darurat yang macam Nabi SAW sebut tadi. Okey. So seorang Muslim tu, kalau dia nak tahqiq tawakal, dia kena elak daripada berminta-minta selagi boleh. Sebab berminta-minta tu menafikan tawakal, kecuali dia berminta-minta kerana darurat atau hajat. Okey. Darurat ataupun hajat. Darurat ni maksudnya hidup dah mati. Hajat ni maksudnya hidup dia jadi susah kalau tak ada benda tu. Dan dalam kaedah fiqh pun ada dibahaskan, kadang-kadang hajat boleh jadi darurat. Lagi-lagi kalau hajat tu umum. Al-hajah al-ammah tunazzal manzilatal darurah. Kalau kawasan tu penuh dengan orang yang perlukan kepada bantuan, hajat kepada bantuan, diorang ni tak adalah sampai tahap darurat, boleh hidup, tapi kalau ada orang bagi bantuan tu lagi bagus. Maka waktu tu satu kawasan tu kita cakap darurat untuk diberikan kepada mereka bantuan, dan mereka wajib minta tolong sebab darurat. Boleh tak? Boleh. Menafikan tawakal? Tak menafikan. Tak menafikan tawakal. Jangan anggap bila kita susah, kita minta orang sedekah tolong kat kita tu, oh itu menafikan tawakal. Tak. Sebab itu masuk dalam keadaan yang Nabi SAW bagi pengecualian tadi. Dan ada kaedah dalam fiqh juga yang Nabi SAW kata, yang ulama fiqh kata, ma tawallada an ma'mur, okay, ma tawallada an ma'mur la ghairu madmun. Apa yang datang daripada perkara yang diarahkan ataupun dihalalkan oleh syarak, maka tak ada rugi apa-apa, tak ada ganti apa-apa. So kalau Nabi SAW kata meminta dalam keadaan macam tu harus, so ada natijah tak, berdosa ke, tak elok ke, tak. Dah memang ada keperluan, dan dia tak menafikan tawakal. Okey, so Hana habiskan dekat apa yang Imam Al-Muallimi sebut ni. Bila dia nak ulas hadis-hadis tadi tu tentang minta tolong dekat orang dan kaitan dengan tawakal, kita tengok apa Imam Al-Muallimi cakap. Ni ada dalam bahasa Arab, tapi dalam yang bahasa ni, terjemahan ni tak ada. Mungkin dia tertinggal. Kata Imam Al-Muallimi, disebut dalam kitab dia Al-Ibadah, meminta-minta ni ada beberapa jenis.
Ni kita faham baik-baik jenis ni, insya-Allah lepas tu kita clear dah. Al-qismul awwal ma huwa min babi su'alil insan haqqan lahu 'indal mas'ul. Ka ayyakuna laka daynun 'inda insan fatatlubuhu minhu. Pertama, kita meminta-minta hak kita kepada orang lain. Ada orang hutang kita, kita PM dia. Ni bila hutang nak bayar ni. Minta-minta dah tu kan? Boleh tak? Boleh sangat-sangat. Yang tu no problem. Ni biasanya orang kita selalu terlupa. Kan, bila minta hutang ke orang dia ni, lepas tu dia lupa, kita kena ingat kat dia. Bila nak bagi ni, jap lupa. Krik-krik balik kan. Lepas tu berapa minggu bila nak bagi ni. Ini Imam Al-Mu'allimi kata no problem. Sebab kita meminta-minta memang hak kita pun. Itu al-qismul awal. Yang kedua, ma jaratil 'adatu bitasamuhi bihi ala niyatil mukafaah ka qauli tilmidh li zamilihi nawilni alkitab. Apa yang uruf dan adat kebiasaan, anggap benda tu bukan minta tolong yang berat sangat pun. Dia benda tolong biasa je. Okey? Seperti seorang pelajar kata dekat kawan dia, tolong bagi kitab aku jap. Kita ada kawan kat kelas, dia duduk kat meja kita minta paskan buku. Adakah haram? Adakah itu masuk dalam yang Nabi SAW kata dia meminta-minta ni nanti jumpa Allah hari kiamat, tak ada daging kat muka tu? Tak. Takkan minta buku tak boleh kan? Tolong tuangkan air jap, nanti aku pergi ambil. Boleh, haram ke? Tak. Itu apa yang adat ataupun uruf anggap, kita cakap macam minta tolong yang no problem lah. Okay, majaratil adah bitasamuh. Ada samahah, tasamuh. Maksudnya kita tolak langsung, no problem. Okay, nombor 3. Su'alul insan ma laysa bihaqqin lahu. Dia minta benda yang bukan hak dia. Okay. Wa dhalika ka qawli man yajidul kafafa minal 'aish li ghani la haqqa lahu alayh a'tini dinaran mathalan. Wa min hadha al-qism su'alul insan min rabbih li'annahu la haqqa lahu ala rabbih. Okay. Yang ni adalah kita minta dekat orang ataupun dekat satu pihak yang kita tak ada hak kepada dia. Dia tak dipertanggungjawab dan tak wajib bagi dia untuk bagi dekat kita. Contohnya, kita tengok ada orang kaya, kita minta dekat orang kaya tu duit. Orang kaya tu tak ada tanggungjawab untuk bagi duit dekat kita. Dan Syekh Mu'allimi cakap, ini juga sama dengan kita minta tolong kat Allah. Allah tak ada kebergantungan kat kita langsung pun, kita yang ada kebergantungan kepada Allah. Dan bila kita minta dekat Allah, kita tak ada hak. Bukan kita boleh macam dakwa kita ada hak. Ya Allah, kamu kena bagi sini macam ni sebab saya macam ni. Tak ada. Okay, kita tak boleh nak buat argument depan Tuhan nak minta macam kita ada hak. Okay, ni jenis ketiga. Kata Al-Mu'allimi, pertama tu dia tak dipanggil pun minta tolong. Kes yang kita minta hutang, itu tak dipanggil mengemis atau meminta-minta pun dalam bahasa Arab. Dan tidak lazim daripada dia at-tadhallul wal khudu'. Dan tak ada unsur kita merendah diri ataupun kita menghinakan diri untuk dapat benda tu. Tak ada hutang kita menghina apa? Kita memulakan diri kita lah tu bila kita minta hutang ke orang. Okay? Amma tsani fa innahu wa in summiya isti'anah lakinnahu la yalzamuhu at-tadhallul wal khudu'. Yang jenis kedua, minta tolong bagi pen, minta tolong pas buku, minta tolong COD barang ke kan, baju ke apa, itu pun bukan yang haram sebab tak ada unsur merendahkan diri atau menghinakan diri kita. Amma tsalits, jenis ketiga tadi, bila kita minta kat orang yang kita tak ada hak pun, semata-mata mengharapkan ihsan dia je. Macam kes dia bagi tadi, kita minta kat orang kaya atau kita minta kat Allah. Yang ni yang ada unsur tadhallul dan khudu', yang mana kita merendahkan diri kita. Yang ni hukum dia haram pada asalnya, kecuali pada Allah lah. Meminta kepada selain daripada Allah pada yang jenis ketiga ni, hukum asal dia haram kecuali jika ada darurat ataupun hajat yang macam disebutkan tadi. Okay. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ana stop dekat sini dulu. Kalau ada soalan boleh tanya, Ana cuba jawab kalau Ana tahu. Boleh baca lagi yang lain-lain tu. Tu poin utama lah. Okay, Ana harap antum dapat faedah dan manfaat. Kan. Ana punya kepakaran pun bukanlah dalam bidang tazkiyah ni kan. Mungkin ada orang lagi pakar dalam bidang tazkiyah ni. Ana macam berkongsi apa yang Ana tahu dan mampu je. Okay. Dan inilah isti'anah yang masuk daripada kategori ibadah
yang paling kepada selain Allah tu syirik. Okay, dia ada tazallul dan al-khudu'. Tazallul dan khudu' pada isti'anah, ataupun pada minta tolong pada perkara yang tak boleh dibuat, bukan daripada kudrah hamba tu untuk buat. Itu pun isti'anah yang haram lah, yang syirik juga, kan? Contohnya dia jumpa doktor, dia kata kat doktor apa? Doktor tolong pastikan, doktor nak pastikan, tolong pastikan anak saya sembuh. Boy, doktor tu apa? Doktor tu buat je lah apa yang dia mampu dengan sebab-sebab dia bagi ubat ni, kan. Doktor tu tak ada kudrat untuk sembuh atau sakit, nak beri penyembuhan atau nak buat anak dia sakit, kan. Itu yang jadi syirik. Tapi kalau kita minta tolong doktor, doktor tolong cek anak saya, doktor tolong bagi ubat, tu tak syirik. Okey, itu tak syirik. Ada setengah orang dia kata, oh ni kalau geng-geng yang belajar tauhid ni, dia kata minta tolong selain Allah syirik. Minta tolong doktor pun syirik, kan? Tak. Dhabit dia apa? Kita minta tolong kepada selain Allah pada benda yang di luar kemampuan dia, itu syirik. Kenapa dia jadi syirik? Sebab bila kita minta dia di luar kemampuan dia, dia mesti melibat benda-benda yang khususiat rububiyah. Okay? Bila kita minta manusia tolong di luar kemampuan dia, kenapa benda tu luar kemampuan manusia? Sebab benda tu rububiyah Allah lah. Contohnya, tolong hidupkan anak aku yang dah mati, luar kemampuan manusia. Menghidupkan yang mati khususiat rububiyah Allah, kan? So yang tu yang syirik. Okay? Ada soalan lain? Hmm. 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 Startup macam tu lah. Okay. Bagus soalan tu. So untuk orang yang zaman sekarang, kalau dia punya gaji ataupun apa yang dia dapat tu cukup untuk sara hidup dia, kalau terkala nak buka bisnes, nak kena dapat modal tambahan, so dia mungkin minta orang bagi sumbangan, kan. Itu hukum dia apa? Hukum dia masuk dalam kategori tadi, ada keperluan, kan? Keperluan dengan darurat boleh. So kalau dia ada keperluan, katakanlah dia buka bisnes tu, sebab kalau gaji dia just cukup-cukup, mungkin dia tak boleh bagi keselesaan kepada anak dengan isteri dia lah. So masih lagi ada unsur kat situ, dia ada hajat. Ada hajat. Dan hajat dengan darurat membolehkan dia untuk minta. Yang tak boleh ni kalau dah tak ada hajat, dia dah kiranya gaji dia bukan, kalau gaji dia cukup-cukup, itu hajat tu, kan. Katakanlah dia overspend sikit, alamak, habis bulan tu. Yang tak boleh ni bila dia dah ada duit untuk dia overspend, bukan cukup-cukup. Maksudnya kalau hari ni saya nak bawa family pergi makan steak pun boleh, Jumaat ni pun boleh. Yang tu yang menafikan tawakal dah haram. Ada pun orang biasa marhin yang dia perlukan untuk keselesaan bagi family dia, gaji dia just cukup untuk cover, kan. Kalau dia makan lebih sikit je, dia overspend, pergi restoran mahal sikit je, habis untuk bulan tu, yang tu boleh dia buat. Okay, itu tak ada masalah, tak menafikan tawakal. Itu memang ada hajat. Konteks ayat tu apa? Maksudnya konteks zaman dulu. Maksudnya beza dari sudut konteks zaman lah. Ada. Baitul Mal memang bertanggungjawab lah untuk kalau dia ada duit ke apa untuk tolong orang, kan. Kita zakat pun, kita ada lebihan zakat yang banyak pun, dia kalau boleh carilah untuk bagi ke orang.
Hmm. Ayolah. Sistem kapitalis macam tu. Kalau kita ni datang daripada orang panggil macam lower atau middle class punya worker ni, kita akan jadi macam hamba je, tak akan jadi CEO macam tu lah kan, sampai bila-bila. Memang nak macam ni, itulah kita hidup dalam sistem kapitalisme, jadi macam tu. Okay. Dan kita tak boleh elak lah, betul tak? Kalau kita nak pilih kerja sendiri freelance, pun payah, tak terjamin, betul tak? Tapi kalau kita kerja yang macam kerja kerajaan ke, kerja yang macam tadi tu, kerja syarikat ke apa kan, high possibility kita takkan jadi yang atas, kekal lah dekat situ, worker yang 9 to 5 ke 8 to 5 sampai kiamat. Betul tak? Allah alam, mungkin lah kan. Ha? Apa? Kumpulkan soalan? Ha. Apa? Hmm. Ya, betul. Baby dan masuk ibu tasuk tawakal macam mana? Tawakal amalan hati. Baby tu tak ada amalan hati. Dia tak ada consciousness nak buat amalan hati, tak ada tawakal, tak ada khauf, tak ada rojak. Takkan dalam perut baby tu, dalam perut mak tu, baby tu dah, saya ada husnuzon dengan Allah. Bukan lah pun. Mumayyiz pun belum. Tak, mak dia lah tawakal. Kan? Okey. Ini sebenarnya kes macam ni ulama akidah sebut. Ulama akidah sebut. Ada kemungkinan tak kita duduk rumah aja makanan datang? Ada kemungkinan. Kan? Ada kemungkinan kita duduk rumah tak kerja pun ada orang datang bawa makanan. Katakanlah tiba-tiba kawan kita ditakdirkan dia rajin nak bawa nasi kandar datang. Ada possibility, ada possibility. Yang tu mungkin jadi, dan kalau kita kerja, kita dapat gaji untuk kita beli makanan pun mungkin juga. Dua-dua tu dari sudut qada dan qadar boleh berlaku. Tapi mukmin yang kamal iman, mukmin yang sempurna iman dia buat asbab lah. Mukmin yang sempurna iman dia buat asbab. Dari sudut boleh tak makanan datang dekat rumah? Dari sudut kemungkinan lah. Boleh tak Allah takdirkan makanan datang rumah walaupun dia tak keluar, tak buat apa-apa? Boleh. Kan macam dalam kes Imam Syafi'i tadi tu memang boleh kalau ada orang bagi. Tapi Islam tak galakkan kita untuk okey, kalau macam tu kita semua tak payah kerja lah, stay kat masjid, stay kat rumah je, tunggu orang datang hantar makanan. Okey. Yang tu menafikan tawakal. Itu menafikan tawakal. Bahkan yang kita kena buat adalah kerja tu ataupun cari berusaha. Sebab itulah Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, law annakum tawakkaluna 'ala Allah. Okey, ataupun tatawakkalun tapi dibuang huruf ta tu. Law annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulikum, okey, la razaqakum kama razaqa at-tayr. Okey, taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan bagi rezeki kepada kamu. Macam burung taghdu khimasan. Pagi-pagi burung tu keluar, perut dia kosong, wa taruh dia balik, perut dia penuh, wataruhu bitana. Daripada hadis ni ulama kata wajib kita kena buat sebab. Walaupun memang rezeki boleh sampai tanpa kita buat apa-apa, tapi mencari sebab, mengerjakan sebab tu wajib. Sebab dalam hadis tu Nabi SAW kata burung tu buat apa? Keluar. Burung pun ada sarang. Kenapa burung tak relax kat sarang dia? Dalam hadis tu kata burung tu relax kat sarang, kemudian rezeki datang. Tak. Hadis tu kata burung tu taghdu, keluar. Pagi-pagi tu, qadak tu, maksudnya awal pagi keluar rumah. Cari rezeki. Burung tu lah terbang cari. So daripada hadis tu, bila burung tu sendiri keluar rumah pagi-pagi, maksudnya burung tu buat apa? Burung tu buat asbab lah. Burung pun faham asbab. Burung tak stay dekat sarang dia. Okay, nanti ada orang datang bagi cacing terbang daripada langit. Aku masuk. Betul tak?
So sama macam kes tu, memanglah boleh berlaku, Allah takdirkan, tapi itu bukan apa yang syarak suruh. Agama Islam ni, agama Islam dia bukan agama yang mengajak kepada orang ataupun umat dia jadi tak progresif. Okay, korang duduk rumah je, jangan belajar, jangan keluar kerja, tak. Duduk je macam zikir, tak. Okay. Ada lagi soalan? Tak ada dah Yang soalan Pak Cik tadi tu? Otai Safar. Safar Otai. Oh. Okey, satu tak solat keluar daripada Islam tu ikut pandangan Ibn Taimiyah dengan Ibn Qayyim lah, yang dinukilkan daripada ijma' sahabat. Ada khilaf. Kedua, menuntut ilmu sendiri ulama pun ada bahas. Ada menuntut ilmu yang ain, fardu ain, ada menuntut ilmu yang fardu kifayah. Okey. Menuntut ilmu yang fardu ain, dia kita cakap tak sah iman orang tu, tak sah Islam orang tu sehingga dia belajar. Sehingga dia belajar perkara tersebut. So ulama kata dia ada apa yang dipanggil sebagai kadar minima lah, al-qadru al-mujzi. Kadar minima dalam menuntut ilmu. Semua orang Islam kadar minima dia kena faham syahadah. Contoh, dia kena faham rukun Islam, dia kena faham rukun iman. Tu kadar minima, semua orang kena belajar. Okey, semua orang kena belajar. Kalau dia tak faham, kalau dia tak belajar, berdosa. Dia berdosa. Pada perkara yang kita cakap paling fardu ain sekali, yang mana di atasnya lah sah atau tidak Islam orang tu, lagi dia kena belajar lah. Contohnya syahadah. Apa maksud syahadah? Kita dah cakap kan, syarat syahadah ni banyak. Antaranya kena ada ilmu. Syahadah ni ada 7 atau 8 syarat. Ada yakin, ada ilmu, ada mahabbah. Okay? So kena ada ilmu dalam syahadah. So yang tu kadar yang fardu ain. Selain daripada tu, fardu kifayah. Dan fardu ain ni dia berbeza ikut keadaan. Orang yang tak terlibat dalam bisnes atau jual beli, hukum belajar jual beli bagi dia fardu kifayah. Orang yang memang setiap hari dia kerja bisnes, belajar hukum hakam asas lah, asas kita cakap tentang hukum hakam jual beli, fardu ain. Kan? Orang yang terlibat jadi mutawif, okay, dia kena belajar hukum lagi patut daripada orang yang tak terlibat jadi mutawif. Itu kerja dia. So wajib lah, kalau itu cara dia untuk dapat harta, kan, wajib dia kena kerja, wajib kerja untuk dapatkan nafkah, cara keluarga dia, dan cara dia kerja adalah waktu tu jadi mutawif, dia kena belajar lah hukum hakam. Jadi apa yang wajib dipelajari itu berbeza ikut keadaan. Orang yang nak kahwin, dia kena belajar hukum kahwin yang asal, macam rukun nikah ke apa, sebab dia nak kahwin. Untuk orang yang tak nak kahwin lagi, waktu tu kifayah. So belajar tu ada yang ain, ada yang kifayah. Yang ain tu memahami syahadah, memahami rukun Islam. Kalau dia tak belajar, katakanlah dia tak tahu puasa. Puasa tu apa? Di sisi bukan jumhur, ijma' ulama tak sah Islam dia, kafir. Kalau dia menafikan salah satu rukun Islam, dia tak tahu, ataupun dia menafikan sebab dia tak tahulah, tak sah Islam dia. Sebab benda tu di antara minal ma'lum minad din bid darurah. Apa yang orang tahu dalam agama ni, kira orang sedia maklum, hatta walaupun dia masuk Islam. So yang tu wajib belajar. Okay, kalau dia tak belajar, dosa. Kalau yang macam tadi rukun Islam, kalau dia tak belajar tu, boleh buat dia jadi kafir. Kalau sampai zakat dia tak tahu apa, tanya dia puasa tak tahu apa, saya tak puasa, saya tak solat, saya tak tahu wajib, boleh jatuh kafir. Menafikan kewajipan tu jatuh kafir. Dan tak diberi uzur daripada kejahilan dia, sebab benda tu maklum minad din bid darurah. Adapun kalau belajar fardu kifayah, tak apalah. Fardu kifayah ni belajar agama dalam-dalam, fardu kifayah, belajar sains, fardu kifayah. Okay. Dan ada orang yang special, asal belajar agama ni fardu kifayah, tapi ulama-ulama hukumkan dia belajar agama detail tu sampai fardu ain. Kerana dia dilihat ada potensi untuk jadi ulama dalam umat, so wajib waktu tu asalnya daripada fardu kifayah jadi fardu ain dia kena belajar. Antaranya ulama nama dia Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti. Kitab dia ada kat rak belakang tu. Kalau antu tengok ada Adwaul Bayan dengan tafsir Al-Azbun Namir ada. Dia ni tok guru dia kata dekat dia, awak ni walaupun asal belajar ilmu agama dalam-dalam ni fardu kifayah, tapi memandangkan umat kita berhajat sangat kepada seorang ulama sekarang ni, dan awak ni antara yang betul-betul sahaja yang mampu jadi fardu ain awak belajar ilmu agama detail-detail. Masalah.
Tawakal sebelum berlaku perbuatan. Macam Imam Ibn Hajar bagi takrifan tadi, qat'un nazar anil asbab ba'da tahyiatil sabab atau ba'da tahiyatil asbab. Tak melihat sebab setelah kita dah buat sebab tu. Ba'da tahiyah sebab setelah kita dah sediakan dan kita dah buat sebab. Sebab bila kita dah habis buat apa plan of action kita, dia dah pindah daripada tawakal masuk redha. Dan tawakal masuk kepada redha dan mengharap. Lepas kita dah buat plan of action kita, waktu tu dia dah jadi yang amalan hati kita waktu tu masuk kepada redha dan berharap. Okay. So bila dah buat plan of action, terbukti katakanlah kita dah study betul-betul, tengok-tengok kita gagal juga dalam peperiksaan, waktu tu tak ada tawakal dah, waktu tu redha. Okay. Itu tak apa. Alhamdulillah kenyang. Kenyang tu bukan sebab pun. Kenyang tu hal, sifat kita. Saya kenyang lah, saya mengantuk. Takkan Allah yang bagi awak mengantuk? Kita nak kena cakap macam tu. Saya minta diri nak tidur dulu, boleh tak? Saya mengantuk lah. Tak boleh cakap macam tu. Allah bagi awak mengantuk. Sekarang ni siapa yang mengantuk? Saya lah mengantuk kan? Kan? Tak apalah. Kenapa? Tak ada masalah cakap macam tu. Dia tak faham tu konsep. Itu bukan sebab pun. Itu bukan sebab pun. Kan? Itu keadaan kita lah, sifat kita. Okay, ada lagi? Tak ada dah Pernah? Okay, soalan ni bagus. Jawapan dia yang Ana boleh bagi setakat ni, Ana pun tak tahu secara pasti jawapan dia. Sebab ada kajian yang keluar sekarang ni, hatta orang barat pun buat. Orang barat buat kajian di antara masalah mental, depression dengan anxiety ni, dengan dia adakah dia penyakit yang datang tanpa sebab ataupun di induce. Induce ni maksudnya ada benda yang buatkan dia lah. Contohnya dia jatuh miskin and then depress. Contohnya dia gagal periksa and then dia depress. So di kalangan dunia perubatan dengan sains ada perbahasan tu. Adapun ulama Islam, kita tunggu kajian diorang keluar lah. Kalau kajian tu kata depression ataupun anxiety ni induce disebabkan keadaan hidup, kan? Induce disebabkan keadaan hidup. Kalau Ana tak bagi jawapan straight macam tu, Ana cakap kalau depression ni dia masalah mental yang bukan tiba-tiba jadi, bahkan dia ada penyebab dia, contoh dia gagal periksa ke, dia kesempitan hidup ke apa, maka waktu tu kita cakap ada kaitan lah di antara depression dengan iman, depression dengan tawakal. Sebab bila dia kaitan dengan masalah kehidupan dia ada isu redha tak redha dengan takdir. So mungkin boleh link kan. Tapi kalau orang kata mental punya problem ni macam anxiety dengan depression, memang jadi kepada orang. Hatta kalau ada orang tu dia tawakal elok pun tiba-tiba dia kena anxiety dengan depression. Kalau ada orang buat eksperimen lah, kaji kan, dia buat apa nama dia, bancian ke, dia interview orang ke, kalau benda tu boleh jadi, maka kita cakap tak ada hubungan. Setakat yang Ana tahu, ada orang buat kajian hatta daripada kalangan barat, dia kata anxiety dengan depression ni dia induce disebabkan keadaan. Dia kata, tapi macam biasalah kan, orang cakap studies, kajian, orang lain buat kajian lain mungkin dapat dapatan lain, betul tak? Tapi setakat Ana tahu ada kajian yang kata susahlah untuk kita jumpa orang yang dia lahir kaya kan, anak datuk ke apa semua, hidup dia selesa, dikelilingi dengan support system yang okey, family dia sayang dia, tiba-tiba dia depress. Dia very unlikely. So ada kajian yang kata macam tu. Ala kulli hal, nak kata ada kaitan ke tak anxiety, depression dengan isu hati, isu tawakal, isu iman ni, kena tunggu kajian yang kita cakap betul-betul solid lah. Ana tawakuf ikut kajian. Tawakuf ikut kajian. Kalau di induce sebab keadaan hidup, dia tak boleh nak redha dengan keadaan hidup dia, ada kena-mengena. Tapi kalau tiba-tiba ada mental problem sebab tanpa sebab kan, dia dah elok, dia redha ke apa semua, family dia okey, dia sayang family dia happy, suddenly dia kena, satu hari tu dia bangun dia ada anxiety contoh, rasa takut lah ataupun depressed, dia tak nak keluar daripada bilik lah, dah putus asa dengan kehidupan kan.
Dari kait So dia berhajatkan kepada orang dalam bidang kedoktoran dengan sains kaji. Okey. Sebab tu penting orang yang belajar agama, hatta orang belajar akidah ke fiqah, dia kena tunggu dapatan kajian juga. Dia tak boleh sembrono je cakap kan. Dalam isu vaksin pun samalah. Ana bukan nak kata ana pro ke ana anti, tapi kalau dia nak bagi pandangan fiqah ke apa, dia kena tengok dulu. Tunggu apa yang pakar-pakar sains ni atau perubatan cakap, dapatan kajian tu dia dah kumpul. So dalam isu macam tadi tu ana tak berani nak bagi hukum yang apa nama dia terus macam tu. Okey. Ada soalan lain? Tak ada Okey, so sampai sini saja aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah tersilap cakap tu dari diri anda sendiri. Moga tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat. Macam biasalah, kalau anda ada salah maklumat, salah fakta, salah sebut, tu benda biasa. Hatta macam Imam Ibn Qayyim sebut dekat mukadimah buku dia tu, orang yang baca buku dapat faedah, tapi yang penulis tu akan kena kecam. Laka ghunmuhu wa ala katibihi ghurmuh. So orang yang bagi ceramah ni, orang yang dengar tu dapat faedah, tapi kalau ada tersilap, yang kena kecamnya ana lah kan. So Ibn Qayyim kata macam tu, laka ghunmuhu wa lana ghurmuh. Okay, so ana minta maaf kalau ana ada tersilap cakap ke, ataupun ana terkasar bahasa, ataupun ana tak memberikan apa yang antum harapkan. Tajuk ni memang bukan kepakaran ana. Tajuk tawakal ni ana cuba baca-baca gelabah kan. Nang Ustaz Mubarak bincang semalam kat WhatsApp. Nak baca mana ni Ustaz? Ustaz ambil mana? Baca-baca ni, lepas tu hari ni bagi ceramah. Okay, so sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.